dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Nohizan, Datuk Dr. Nohayati dan Datuk Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 15 Februari 2021 jam 12 tengah hari adalah seperti berikut. Kes sembuh ialah 5,718 kes. Jumlah kes kumulatif yang sembuh ialah 224,053 kes bersamaan dengan 83.2%. Kes baru yang dikesan hari ini ialah 2,720 kes, iaitu jumlah kes kumulatif ialah 269,165 kes. Kes import tiada dilaporkan pada hari ini. Kes tempatan ialah 2,720 kes, iaitu 1,391 warga negara bersamaan dengan 51.1%, 1,329 bukan warga negara bersamaan dengan 48.9%. Kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 44,129 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi adalah 253 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 118 kes dan kes kematian ialah 8 kes. Justru jumlah kes kematian kumulatif ialah 983 kes bersamaan dengan 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baru yang tertinggi iaitu sebanyak 1,300 kes bersamaan dengan 47.8%. Daripada jumlah ini, sebanyak 1,067 kes iaitu bersamaan dengan 82.1% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Johor sebanyak 451 kes iaitu bersamaan dengan 16.6% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 318 kes bersamaan dengan 11.7%. Sebanyak 57 kes iaitu 2.1% yang dilaporkan hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara, lokap dan depo tahanan imigresen yang membabitkan kluster tembok bendera 35 kes, kluster tembok Bukit Besi 14 kes, kluster penjara Jalan Harapan kan 14 kluster berkaitan dengan tempat kerja, 4 kluster komuniti dan 1 kluster melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Perincian kluster-kluster baru adalah seperti di lampiran 4 yang disertakan bersama kenyataan media. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP yang sebagai norma baru dan kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, perhatian kepada kes harian COVID-19 dan kes jangkaan daripada 12 September 2020 sehingga 30 Mei 2021. Semalam 15 Februari kadar kes keboleh jangkitan yang dicatatkan ialah 0.88,
Iaitu semalam kita dilaporkan 2,176 kes dan kadar keboleh jangkitan ialah 0.88 iaitu di bawah unjuran 1.1 iaitu di kawasan yang telah dicatatkan kawasan merah. Dan hari ini kita dilaporkan ialah 2,720 kes dan kita juga jangkakan kes ini adalah kurang pada unjuran 1.1. Trend kadar keboleh jangkitan daripada 1 Januari hingga 15 Februari adalah seperti dipaparkan, iaitu kes semakin menurun, iaitu kadar keboleh jangkitan semakin menurun. Dan ini adalah satu sasaran kita ialah untuk mencapai itu kadar keboleh jangkitan di bawah 0.5. Kes COVID-19 purata bergerak 7 hari. Jadi kita lihat kes makin menurun. Walaupun puncak kes yang telah dikenal pasti pada 29 Januari adalah 5,725 kes. Dan apa yang penting adalah walaupun kes dilihat semakin menurun, tetapi kita tidak boleh ambil mudah dan pastikan kita patuhi kepada SOP dan boleh kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 supaya graf ni akan mengikut, iaitu di zon merah apabila kita melaksanakan PKP untuk tempoh 4 minggu disusuli dengan PKPB sehingga bulan Mei. Dan juga kalau kita melihat, jadi sasaran graf ini menunjukkan penurunan kes dan kita harapkan akan mengikut unjuran iaitu di zon merah. Jangkaan harian kadar keboleh jangkitan pada 15 Februari mengikut negeri adalah seperti berikut, iaitu untuk negara kita ialah 0.88. Untuk negeri Selangor ialah 0.89 dan kita lihat amat meyakinkan kita, iaitu negeri Sabah kadar keboleh jangkitan telah pun menurun kepada 0.77. Sasaran kita ialah 0.5. Next slide. Dan juga kita lihat sekarang ini di Labuan, wilayah Persekutuan Labuan telah pun mencecah kadar keboleh jangkitan 0.59. Dan ini adalah satu perkembangan yang baik dan kita harap kita dapat kekalkan kadar keboleh jangkitan 0.59. Dan wilayah Persekutuan Putrajaya ialah 0.79 dan kita lihat juga di negeri Terengganu contohnya 0.88. Jadi pada keseluruhannya kebanyakan negeri telah pun mencapai kadar keboleh jangkitan kurang daripada 1. Ini adalah satu perkembangan yang amat baik. Seterusnya, laporan penggembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dari 3 April hingga 2020 hingga 16 Februari 2021 adalah sejumlah 1,789 kes. Hari ini hanya ada satu kes import dilaporkan, iaitu dikesan daripada seorang warga negara yang pulang pada United Kingdom. Setakat 16 Februari, sejumlah 1,015 kluster telah pun dilaporkan dan 516 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan 28 hari, termasuk 9 kluster pada hari ini. Kluster yang pertama adalah kluster Jalan Tambi, iaitu di Lembah Pantai, Kuala Lumpur, melibatkan 32 kes, semua bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua ialah kluster Tapak Bena Haifa, iaitu di Petaling, Selangor, melibatkan 65 kes, 17 warga negara dan 48 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Jalan Pudu di Jalan Padu di Johor Bahru, Johor, melibatkan 29 kes, 21 warga negara Malaysia dan 8 bukan warga negara dan juga tiada kes kematian. Kluster yang keempat ialah kluster Pasar Jalan Sentosa di Kuala Langat, Selangor, melibatkan 87 kes, iaitu 76 warga negara dan 11 bukan warga negara dan juga tiada kes kematian. Kluster yang kelima ialah kluster Wawasan Gading di Batu Pahat, Johor, melibatkan 145 kes, 33 warga negara Malaysia dan 112 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang keenam ialah kluster Jalan Datuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan juga di Perak, melibatkan 33 kes, semua warga negara Malaysia dan tiada kes kematian.
Seterusnya ialah kluster Tampoi Jaya di Johor Bahru, Johor melibatkan 719 kes, iaitu 35 warga negara dan 684 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang ke-8 ialah kluster Rantau Cempaka, iaitu melibatkan daerah Marang di Pahang dan juga Ulu Langat, Selangor. Ada 14 kes, kesemuanya warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang terakhir ialah kluster Keranji Tabuan, iaitu di Kuching dan Miri, Sarawak, melibatkan 15 kes, semuanya warga negara Malaysia dan tiada kes kematian. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 16 Februari 2021 adalah sejumlah 499 kluster, termasuk 19 kluster baru pada hari ini. Iaitu kalau kita lihat daripada 499 kluster aktif, 79 kluster aktif ada pertambahan kes pada hari ini dan 420 kluster aktif tiada pertambahan kes pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster tapak bina Damar di Sepang, Putrajaya, iaitu ada pertambahan 201 kes dan jumlah kes ialah 264. Jumlah yang disaring ialah 901. Kluster kedua ialah kluster tapak bina Jalan Segambut, iaitu jumlah kes yang dikesan ialah 173 dan jumlah kes yang disaring ialah 483. Kluster ketiga ialah kluster industri cyber di Kulai, Johor. Ada pertambahan kes dan jumlah kes ialah 161, jumlah yang disaring setakat ini ialah 315. Kluster industri selesa di Ulu Langat dan Petaling, Selangor, ada pertambahan 99 kes, jumlah kes ialah 115 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 857. Kluster jalan pelepas 4 di Johor Bahru, Johor, jumlah kes ialah 87 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 255. Kluster wawasan Kulai ada pertambahan 67 kes, jumlah kes 68, jumlah yang disaring 220. Seterusnya kita lihat kepada kluster Bukit Rahman, iaitu ada pertambahan 66 kes dan jumlah kes ialah 162. Jumlah disaring setakat ini ialah 2,839. Kluster Jalan 11 di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 59 kes, jumlah kes ialah 527, jumlah yang disaring 1,114. Kluster Jalan 3 KKIP di Sabah ada pertambahan 39 kes, jumlah kes 69, jumlah disaring 571. Kluster Rawang Bestari di Selangor ada pertambahan 39 kes, jumlah kes 45, jumlah disaring 594. Kluster Jalan Cochrane di Kuala Lumpur ada pertambahan 36 kes, jumlah kes 273, jumlah yang disaring adalah 786. Kluster Tembok Bendera di Perak ada pertambahan 35 kes, jumlah kes 170, jumlah yang disaring setakat ini ialah 408. Lain-lain kluster aktif yang ada pertambahan kes, sila rujuk kepada kenyataan media. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 68 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 15 Februari adalah sejumlah 76,805 ujian. Dan semalam kita kes yang dicatatkan ialah 16,464 ujian, iaitu bersamaan dengan 21%. Apa yang penting ialah kita lihat kepada makmal swasta, iaitu 23 makmal swasta. Kes yang dijalankan semalam ialah 7,273 daripada keupayaan makmal swasta 51,208. Ini mungkin adalah kerana perayaan Tahun Baru Cina dan juga mungkin kurang individu yang datang ke makmal untuk menjalankan ujian. Apapun 7,273 ujian yang dijalankan masih tidak lengkap. Ada 7 makmal yang masih tidak memberikan data yang lengkap dalam sistem SIMCA. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 15 Februari 2021 adalah sejumlah 2,119,589 ujian. Dan semalam sahaja ujian yang dijalankan RTK antigen ialah 25,431 ujian.
dan jumlah kes positif kumulatif adalah 55,754 ujian, iaitu bersamaan dengan 2.6%. Dan semalam ujian yang positif ialah 522, iaitu daripada 25,431 ujian RTK antigen bersamaan dengan 2.1%. Dan juga kalau kita lihat jumlah keseluruhan ujian pada 15 Februari 2021 iaitu RT-PCR dan juga RTK antigen adalah 41,895 dan ujian yang kes yang dikesan positif ialah 2,176 kes. Jadi pada perhitungan kita iaitu tanda aras ialah setiap kes yang positif kita perlukan sekurang-kurangnya 10 kes yang negatif. Jadi kalau kita ada 2,176 kes, sepatutnya kita tanda aras ialah sekurang-kurangnya 21,760 kes. Tapi semalam kita berjaya menjalankan ujian hampir 41,895 ujian. Berarti setiap individu yang positif kita telah menjalankan ujian iaitu kes yang negatif adalah 20. Iaitu kalau kita lihat tanda aras ialah antara 10 hingga 30 kes negatif kepada setiap kes individu yang positif. Dan kita mengambil kira iaitu 20 kes yang negatif kepada satu kes yang positif. Ini menunjukkan memadai untuk ujian yang telah dijalankan untuk mengesan kes-kes yang positif dan juga jadi walaupun ada kekurangan dari segi ujian RT-PCR tetapi ada pertambahan menggunakan ujian RTK antigen. Jadi pada hari ini dapat kita rumuskan 2,720 kes baru telah dilaporkan dengan 19 kluster baru, 8 kes kematian dan 9 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri, saya ada 2 soalan. Pada ahad lalu, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Amrahi Buang, dilaporkan berkata ada segelintir pengamal perubatan termasuk bekas kaki tangan KKM yang dikatakan memberikan maklumat tidak tepat mengenai vaksin, termasuk mendakwa kerajaan seolah-olah cuba menyembunyikan data vaksin COVID-19 serta cuba menzalimi rakyat. Bagaimana dan apa cara yang akan digunakan oleh KKM bagi meyakinkan masyarakat mengenai pengambilan vaksin berikutan latar belakang pengamal perubatan ini berupaya membuatkan rakyat percaya dengan maklumat yang tidak tepat yang mereka salurkan itu. Soalan kedua, apakah tahap kesediaan KKM bagi memulakan penerimaan vaksin bermula 21 Februari ini? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan terbuka menerima pandangan semua pihak dan pelbagai orang ramai yang memberikan pandangan dan daripada pelbagai aspek berkaitan dengan penyakit COVID-19. Dan akhir-akhir ini yang memberikan pandangan mengenai vaksin COVID-19 dalam pelbagai saluran media dan juga terutamanya menggunakan saluran sosial media. Jadi apa yang penting ialah kalau kita lihat pandangan tersebut, mungkin setiap individu ada pandangan. Yang penting ialah dapatkan pandangan daripada pakar-pakar yang maklumat yang sahih. Jadi supaya kita dapatkan iaitu yang maklumat yang terkini mengenai vaksin tersebut. Jadi apa yang kita laksanakan ialah kita perlu berdasarkan pada bukti-bukti saintifik. Contohnya sebelum kita luluskan vaksin, NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority akan melihat kepada kajian fasa 3 iaitu vaksin tersebut dan juga keberkesanan vaksin, keselamatan vaksin. Dan kalau dikesan ada kesan samping dan sebagainya, mungkin kita akan berhati-hati menggunakan vaksin tersebut. Contohnya sekarang ini kita akan mulakan penggunaan vaksin dan jadi peringkat umur yang kita gunakan khaskan ialah pada 18 tahun ke atas. Walaupun ada negara lain menggunakan vaksin ini pada 16 tahun ke atas. Ini adalah kerana daripada 16 tahun hingga 18 tahun tiada bukti yang kukuh menunjukkan vaksin ini boleh digunakan pakai. Tetapi mereka menggunakan andaian iaitu untuk 18 tahun kepada 16 tahun.
Jadi kita patuh kepada kajian yang telah dijalankan dan juga melihat kepada keberkesanan dan juga kesan samping. Apa yang penting ialah kita juga di Kementerian Kesihatan hendaklah berlibat urus dengan pelbagai pihak, contohnya dengan NGO dan doktor-doktor swasta supaya dapat kita memberikan maklumat yang sahih dan juga bukti-bukti yang kukuh. Jadi inilah cara libat urus kita dengan pelbagai agensi supaya kita dapat melihat kepada kepercayaan kepada vaksin tersebut. Jadi NPRA adalah melihat kepada semua aspek vaksin tersebut dan kita juga memantau kesan samping vaksin, iaitu kalau ada kesan samping kita akan catatkan dan pasti kita akan melihat kepada laporan kesan samping di negara-negara lain dan dimaklumkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Yang kedua ialah kalau kita lihat juga dalam kita menyampaikan maklumat, kerjasama yang padu amatlah penting dengan antara Kementerian Kesihatan, MOSTI dan pelbagai agensi. Dan kita akan menerima vaksin mungkin pada akhir bulan ini dan kita telah buat kesiapsiagaan vaksin ini daripada bulan Ogos dulu, iaitu menyediakan prasarana untuk melihat bagaimana kita boleh mendapatkan vaksin dengan selamat dan disimpan dengan selamat. Jadi pelbagai inisiatif telah pun kita mulakan dan insya-Allah sekarang ini dah sampai masa kita menggunakan vaksin dan dijangkakan pada 26 hari bulan kita akan menggunakan vaksin tersebut. Dan orang ramai akan dimaklumkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin dan kita akan maklumkan pada bulan Mac. Dan inilah sebahagian daripada tindakan positif kita untuk memastikan kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 menggunakan vaksin. Dan kita sekarang ni setakat ni kita menggunakan kaedah kesihatan awam. Jadi kalau kedua-dua kaedah boleh diguna pakai, insya-Allah kita boleh menamatkan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Good evening, Tan Sri. Good evening. Okay, two questions. Okay, one, the phase 2 of the National Immunization Program is targeted towards the vulnerable, such as the elderly, above 60, those with chronic conditions like heart disease, etc. However, cancer patients in the country have expressed their concern that it has not been made clear if cancer survivors are covered as well. So could we seek the MOH response to this? Secondly, last week you revealed that 20,000 patients are undergoing isolation at home. So what is the latest figure today? And with more than 20,000 patients taken off from the hospitals, has this given some sort of relief to the overcapacity situation faced by MOH? Thank you. Thank you for the two questions. So the first one is regards to the rollout of the vaccine. So we have 4 phases in terms of the implementation. Phase 1 will be mainly for frontliners because they are exposed to COVID-19 or exposed to positive cases. And we will certainly implement the phase 1 for vaccination for our frontliners first. And that would take probably from March until we expect until maybe in May. So that will, then our second group, phase 2, that is the next priority group will be the elderly, 60 and above, and those with comorbidities who will remain the most vulnerable. So we will identify them. We expected the phase 1 will be 500,000 frontliners, and phase 2, 9.4 million. And then the phase 3, perhaps in August onwards, we will start the phase 3. That is actually to cover 18 years and above. And these are some of the phases of implementation that we have identified. So we will give priority to the cancer patient. They will be included under phase 2. So that is a vulnerable population as well as those with comorbidities. Then the question with regards to last week, 20,000 patients undergoing isolation at home. So the number of cases for the first week of February is 28,412 cases have been isolated at home. And for the second week, 19,800. And I believe that this number does help us to ease the PKRC.
and our quarantine center. So the overall bed occupancy in hospital has dropped to 47%. And overall bed occupancy in PKRC also have dropped to 37%. And overall COVID-19 bed occupancy has dropped to 38%. And ICU specifically to COVID-19 occupancy is 55%. Once upon a time, almost reached 80% and 90%. But now I think we are able to accommodate some of these patients, and our facilities can be enhanced from time to time. Tuan Sri, saya Haris dari Malaysia Kini. Ada beberapa soalan. Yang pertama, tadi Tuan Sri mengatakan pasal jumlah ujian RT-PCR. Okay, tapi kalau dilihat ujian RT-PCR sekarang ini dijalankan tanpa ujian PCR tidak lagi dijalankan ke atas mereka yang asymptomatic atau tidak menunjukkan simptom. Jadi adakah ukuran RT masa kini adalah reliable untuk menunjukkan situasi sebenar pandemik, memandangkan sejumlah besar mereka yang tidak simptomatik ini tidak lagi diuji? Soalan yang kedua, ribuan rakyat Malaysia telah dijangkiti COVID-19 dan ramai dilaporkan mengalami kesan jangka panjang. Dan ada cadangan dari Dr. Lee Heng Gee dari Hospital Queen Elizabeth dan bekas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Christopher Lee untuk memperkenalkan program post-COVID di mana pesakit akan menerima rawatan dan pemantauan di klinik-klinik COVID-19 serta mengadakan rekod untuk data long COVID di Malaysia. Adakah JKM akan implementasi ini? Dan yang ketiga adalah YBKJ ada menyatakan bahawa KKM telah dipertanggungjawabkan untuk indemnity scheme untuk vaksin COVID-19. Jadi apakah perancangan KKM dalam indemnity scheme untuk vaksin ini? Terima kasih. Terima kasih atas 3 soalan tersebut. Jadi soalan pertama iaitu menjalankan ujian kepada kes-kes yang asymptomatic. Jadi sebenarnya tak benar apa yang dikatakan kita tak melaksanakan ujian kepada kes-kes asymptomatic. Iaitu apabila keadaan contohnya di Sabah dan juga di Selangor kita banyak kes. Jadi keutamaan akan diberikan ujian tu kepada kes-kes yang ada gejala. Dan kes-kes yang tak ada gejala walaupun ialah kontak rapat, kita nasihatkan untuk diasingkan, tetapi keutamaan akan diberikan kepada yang bergejala dulu. Kalau kita lihat juga saringan yang perkeso kepada setiap individu, iaitu pekerja-pekerja warga asing, 90% pada saringan ialah yang tak ada gejala. Dan ada 10% yang ada gejala. Yang kes-kes yang positif, 90% tak ada gejala. Jadi, apa yang kita jalankan ialah ketika kes bertambah, jadi bila ketika kes bertambah, jadi mungkin kelewatan dari segi mendapatkan ujian sebab banyak kes. Dan jadi kita akan beri keutamaan kepada kes yang positif dan bergejala. Dan kes yang positif tanpa gejala, keutamaan dia ada kurang. Inilah yang kita laksanakan untuk iaitu negeri Sabah dulu, iaitu selepas PRN Sabah dan juga di Lembah Kelang. Tapi negeri-negeri lain masih menjalankan iaitu kontak rapat, pengesanan kontak rapat dan menjalankan ujian kepada kes-kes yang tak ada gejala juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga sekarang ini kita pakai 2 ujian iaitu RT-PCR dan juga RTK antigen. Dan RTK antigen kita dah mula menggunakan RTK antigen pada bulan Mei 2020. Dan sekarang ini peningkatan penggunaan RTK antigen dalam saringan. Jadi kalau di lapangan, di saringan, kita menggunakan RTK antigen. Tetapi di hospital untuk diagnostik klinikal, kita gunakan RT-PCR. Itulah yang kita jalankan bersama. Dan makmal swasta, kita ada 23 makmal swasta dan juga 13 makmal universiti. Jadi keupayaan makmal swasta dan universiti untuk menjalankan RT-PCR ada amat penting. Tapi di musim perayaan ini kita lihat mungkin kerana sumber manusia yang tak cukup, mereka telah kurang menjalankan ujian tersebut, yang pertama. Yang kedua, mungkin orang ramai yang nak ke makmal swasta untuk jalankan ujian pun berkurangan.
Dan yang ketiga, bila ujian telah dijalankan, yang positif telah dilaporkan, yang negatif ada kala dia tak dimasukkan dalam sistem lagi, iaitu yang negatif tak diberi keutamaan untuk masuk dalam sistem. Jadi seolah-olah jumlah kes yang dijalankan iaitu RT-PCR berkurangan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat RTK antigen masih meningkat, iaitu hampir 25,000 kes yang dijalankan. Jadi purata kita gunakan RTK antigen dan RT-PCR hampir mempercecah 41,000. Jadi tanda aras yang paling tinggi yang disyorkan ialah 60,000, iaitu 10 kes untuk setiap satu kes positif ataupun maksimumnya 30 kes untuk setiap kes yang positif. Jadi kita mencecah iaitu 20 kes untuk setiap kes yang positif. Yang kedua ialah soalan mengenai indemnity. Apabila kita memberikan vaksin, ada kesan samping dari segi demam, tempat yang dicucuk tu ada ruam dan sebagainya. Jadi ini mungkin kita katakan adverse events following immunization. Yang ini biasa. Jadi mungkin 2-3 hari itu akan demam, tapi kita akan pantau selain daripada itu. Kalau ada kesan samping yang nyata, boleh dilaporkan dan kita akan kaji kesan samping tersebut, dan kalau kes tu ataupun kes tu jarang ditemui, kita akan catatkan dan dimaklumkan kepada pihak yang berkenaan dan juga pihak Pertubuhan Kesihatan sedunia. Jadi dan sama ada kita akan beri pampasan dan sebagainya, itu satu kaedah yang kita boleh lihat. Tetapi inilah mekanisme yang kita lihat, iaitu pemantauan dan penilaian keberkesanan dan juga kesan samping vaksin tersebut. Yang ketiga yang kita lihat ialah apa soalan? Post-COVID monitoring. Apabila telah dijangkiti penyakit COVID-19, memang kita dapati ada kesan-kesan samping, contohnya lesu dan juga sakit-sakit otot, sendi dan sebagainya. Jadi kita akan terus memantau pesakit-pesakit dan pesakit yang ada gejala-gejala selepas jangkitan COVID-19, kita juga maklumkan kepada mereka untuk melaporkan kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kita akan menjalankan follow-up, iaitu short term, mid term dan juga long term follow-up kepada pesakit-pesakit yang positif COVID-19. Tambah satu, boleh ni tak, so far berapa banyak yang dah register vaksin pada MPRA jadi pendaftaran masih belum dibuka, iaitu pada 1 harian Mac baru kita buka pendaftaran. Ada 5 kaedah yang kita akan kena pasti untuk pendaftaran, iaitu menggunakan sama ada MySejahtera, website ataupun nombor telefon. Juga kita akan kena pasti kumpulan-kumpulan sasar kita dan memberikan vaksin. Bukan vaksin, mana syarikat vaksin? Syarikat vaksin setakat ni yang diberikan pendaftaran bersyarat ialah daripada syarikat Pfizer, dan ada lagi 3 syarikat telah pun daftar, telah pun menghantar dossier kepada NPRA, iaitu daripada Sinovac, daripada Sputnik dan juga AstraZeneca. Jadi NPRA masih menjalankan penilaian kepada keberkesanan dan juga kesan samping mengenai vaksin, terutamanya kajian fasa 3 klinikal. Dan untuk vaksin Sputnik, kita juga telah memberikan maklum balas kepada syarikat tersebut soalan-soalan kita supaya mereka boleh jawab, dan untuk kita bentangkan kepada untuk dapatkan kelulusan, dan kita mungkin akan berikan kelulusan bersyarat juga kepada vaksin. Kalau kita memberikan kelulusan bersyarat, maksud dia kalau ada data-data ataupun bukti-bukti yang dikesan dan terkini, boleh dihantar kepada NPRA dan kita juga akan menilai. Jadi contohnya sekarang ni kita dapati ada satu kajian menjalankan untuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Jadi kita kena lihat pada bukti-bukti 12 tahun ke atas, iaitu keberkesanan dan juga ada kesan samping tak kepada mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Sehingga kita dapatkan bukti yang kukuh, baru kita boleh syorkan penggunaan vaksin tersebut kepada mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Okey, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai untuk kita sama-sama patuh kepada SOP.
Dan kalau kita tak ada urusan yang penting, pastikan kita duduk di rumah. Kalau ada urusan yang penting, kita kena patuh kepada SOP dan kita telah pun lihat tindakan kita iaitu PKP selama 4 minggu berjaya melandaikan iaitu keluk jangkitan COVID-19. Kes yang paling tinggi ialah pada 29 Januari iaitu kita ada 5,725 kes. Dan hari ini kita lihat kes dah hampir separuh dan kita jangkakan mungkin dalam bulan 4 kes tu akan kurang kepada kurang pada 1,000 kes seharian. Dan jangkaan kita juga, unjuran kita kalau bulan 5, akhir bulan 5, insya-Allah kalau rakyat Malaysia masih patuh kepada SOP dan tidak ambil mudah, kita mungkin boleh mencapai 2 angka iaitu sebagaimana yang diunjurkan. Jadi kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti dan juga negara kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.